Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian di antara makhluk yang begitu banyak yang pernah diciptakan Allah. Makhluk insan juga adalah makhluk yang istimewa, dan makhluk ini juga diberi oleh Allah dua keistimewaan yang tidak ada kepada makhluk-makhluk yang lain. Pertama, keistimewaan intelek kita mempunyai ilmu untuk berfikir, ya. Yang mana makhluk-makhluk lain dia hanya mengikut fitrah masing-masing. Dia tidak lagi berfikir macam makhluk manusia. Sebab itu kemajuan manusia ini luar biasa, ya. Daripada duduk di dalam gua-gua, duduk di dalam hutan, akhirnya dia duduk di bandar-bandar dengan bangunan yang tinggi dan sebagainya. Dan juga yang kedua ialah makhluk diberi kepahaman, ya. Dia kata intellect and understanding, ya. Dua nikmat ini yang menjadikan kita ini insan yang baik ataupun menjadi makhluk yang terbaik. Para jemaah yang kami hormati, di waktu yang sama Nabi Muhammad SAW pula diutuskan oleh Allah untuk membentuk makhluk ini supaya makhluk manusia memiliki akhlak yang terbaik, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammimu makarimal akhlak. Tidak saya diutuskan melainkan untuk mendidik supaya makhluk yang terbaik memiliki akhlak yang mulia, ya. Artinya inilah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa dia boleh jadi terbaik, dia boleh jadi yang terburuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dia sebaik-baik makhluk, tetapi dia boleh jadi serendah-rendah makhluk juga, ya. Di waktu yang sama pula Allah ceritakan bagaimana makhluk ini boleh jadi buruk, ialah zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah berfirman, kerosakan di bumi atau di langit ialah kerana tangan kita. Dia tak sebut tangan jin, dia tak sebut tangan syaitan, dia kata tangan manusia, ya. Bima kasabat aydin nas, tangan kita. Kerana jin hanya boleh berbisik-bisik mengganggu kita, tapi dia sendiri tak terlibat. Dia hanya mengganggu saja, tapi dia guna manusia untuk buat apa yang dia kehendak, tapi dia sendiri tak melakukannya, ya. Sebab itu sebagai manusia yang terbaik, Allah juga tunjuk kepada kita cara bagaimana
nak hidup sebagai satu makhluk yang terbaik, terisma di dunia ini, dan bagaimana nak mati dengan kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik ialah apabila seseorang itu memilih untuk mati dalam perjuangan. Dalam perjuangan mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Ya, sebaik-baik jihad ialah i'la'i kalimatullah al-uliyah. Meninggikan syiar Islam, ya, mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Ya. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa sahabat suka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabba ilallah? Apakah amalan yang paling disenangi, disukai Allah? Di antara satu hadis Nabi yang Rasul jawab, al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nah, dia ada dua kalimah yang perlu diberi perhatian oleh setiap orang yang beriman pada Allah, kerana jihad ini ada kaitan dengan orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala mau supaya kita faham dua kalimah. Satu, jihad. Yang kedua, sabilillah. Assalamualaikum. Kalimah jihad ni banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian setiap kali bila Allah sebut jihad, dia mula dengan jihadul mal. Jihad dengan harta benda. Artinya jihad sangat memerlukan kepada benda, alat. Sebab itu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya di peringkat Makkiyah, walaupun ada kelebihan dengan Sayyidina Umar pun telah masuk Islam, tidak ada lagi hukum jihad yang disebut sebagai qital, tak ada. Ada jihad yang lain tetapi bukan qital lagi. Qital berarti peperangan, ya, peperangan. Kalau jihad umum artinya bukan berperang lagi, ya. Maka jihadun nafs yang paling utama ada 4 marhalah. Ada 4 marhalah. Dan 4 ni akan disudahi dengan satu lagi. 4 marhalah jihadun nafs yang pertama ialah ta'lim al-ilmu. Satu jihad yang paling utama yang diwajibkan atas setiap orang yang beragama Islam ialah kita mesti berjihad untuk mencari ilmu. Cari ilmu itu satu jihad. Kita selalu datang pada setiap hari Rabu contohnya. Kenapa datang sini? Kerana nak cari ilmu. Setiap jihad pula dalam Islam mesti diikuti dengan istiqamah, consistency. Sebab tu jihad dalam Islam bukan ikut suka hati, tidak. Dia mesti ada komitmen. Sebab itu apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah Rasul yang pertama, Islam telah sempurna. Ya, masalah urusan tarbiyah akidah sudah alhamdulillah mantap. Apa yang ditekan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, supaya umat yang bai'ah kepada Abu Bakar, bai'ah bersedia untuk berjihad, supaya agama Islam dapat dipertahankan, hak-hak manusia dapat dipertahankan. Kerana hanya orang yang beriman saja yang Allah janji dia akan diberi kuasa untuk memerintah bumi Allah. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berfirman bahawa dia janji kepada orang beriman dan beramal saleh akan Allah lantik mereka jadi khalifah
Jadi pemimpin selain orang beriman dan orang beramal saleh, walaupun telah dipilih, tetapi mereka tidak menjadi khalifatullah. Ya, dia juga pemimpin tapi bukan khalifah. Khalifah ini adalah suatu maqam yang sangat tinggi. Ya. Seperti mana khalifah yang pertama, siapa dia? Ya. Khalifah yang pertama sekali di bumi Allah, siapa dia? Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jihad pertama untuk meneruskan kepimpinan seseorang, dia mesti ada ilmu. Sebab tu cari ilmu adalah jihad yang paling utama. Cari ilmu ini para jemaah muslimin dan muslimat, bukan semesti kita keluar jauh-jauh luar negara, tidak. Mana-mana ada. Yang dimaksudkan dengan ilmu di dalam Quran dan Sunnah, yang pertama adalah ilmu mengenal siapa itu Tuhan, tauhid rububiyah, uluhiyah wa asma' sedikit. Kemudian ilmu yang ada kaitan dengan syariat Allah, peraturan undang-undang hukum hakam yang Allah pilih untuk manusia, bukan untuk satu bangsa, untuk manusia sejagat. Termasuk ilmu adab. Kita dah tahu hukum hakam, bagaimana nak melaksanakan, nak implementasikan hukum hakam perlu kepada adab. Kalau tidak, dia akan menimbulkan banyak fitnah. Ya. Seperti mana adab untuk mengenal pasti bahawa apa yang nak dilaksanakan itu telah mengikut apa yang ditetapkan oleh syarak, dengan saksinya, ya, dengan segala dalil-dalil hujjah-hujjahnya. Ya. Di waktu yang sama, yang kedua, selepas kita dah cari ilmu, budaya orang cari ilmu sejak akhir zaman ini agak lain niat mereka masing-masing. Setengah orang cari ilmu untuk ilmu saja. Sebab itu ilmu itu tak dapat dikembangkan. Kerana ilmu untuk ilmu, tak dapat dikembangkan. Sedangkan ilmu yang diajar oleh Nabi, kesemua ilmu yang diajar Nabi telah dikembangkan oleh sahabatnya. Itu yang dikata ada ilmu nafi', ilmu yang betul-betul mendatangkan kebaikan pada orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu lagi. Kerana orang berilmu, la yanbaghi lil alim an yaskuta ala ilmih. Tidak sepatutnya, tidak dibenarkan orang ada ilmu diam terhadap ilmunya. Dia wajib sampaikan. Kerana ilmu satu amanah, ilmu satu nikmat. Nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, sampaikan. Amanah Allah mesti dijaga dengan sebaik mungkin. Untuk menjaga ilmu, selepas kita belajar ilmu, kita perlu marhala yang kedua, faham. Ramai yang belajar, berapa ramai yang faham, kita pun tak tahu lagi. Sebab itu adanya ilmu yang kita panggil ilmu fiqh. Fiqh itu artinya fahimu. Fiqh lughawi artinya fahimu. Satu ilmu yang kita belajar, kita mesti faham. Kalau belajar tak faham, itu bukan ilmu fiqh. Tafsiran fiqh juga istilahan tadi lughawi, ya.
sekarang istilahan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bid-dalil. Qal wajib wa sunnah wal mubah wal makruh wal halal wal haram. Berarti satu ilmu yang akan mendedahkan manusia kepada hukum hakam yang Allah turunkan. Kita mesti tahu apa itu iman, apa itu kufur, apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu hak, apa itu batil, apa itu halal, apa itu haram, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Mesti dia akan mendedahkan kita kepada perbezaan ini. Kepahaman ini penting. Ramai di antara manusia sekarang yang belajar ilmu, kita pun tak tahu dia faham tak faham. Memang kita tak tahu lagi, ya. Kerana kalau dia sudah faham, satu daripada tanda orang yang belajar ilmu, dia faham apa yang dia belajar, dia mesti beramal. Amalan itulah yang mengubah manusia tadi. Tapi kalau ada ilmu tak beramal, apa beza orang ada ilmu antara ilmu? Sama saja. Sebab itu Allah tanya, hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun, samakah orang berilmu antara ilmu? Tak ada beza. Kalau orang berilmu dia tak amal, orang berilmu tak beramal juga, apa bezanya? Tak ada beza. Kalau orang tak berilmu taklid buta, orang berilmu sama-sama taklid, apa bezanya? Mesti ada yang taklid, ada yang muttabi'. Muttabi' artinya orang buat sesuatu dengan ilmu. Taklid artinya orang hanya ikut-ikutan tanpa ada ilmu. Kenapa dia buat gitu? Orang tu buat. Kenapa dia cakap tu? Orang tu cakap. Beza. Itu yang dikatakan marhala yang ketiga bagi orang yang mencari ilmu lillahi ta'ala. Selepas dia mencari ilmu, dia faham, dia mesti beramalkan. Inilah marhala yang menjadikan umat Nabi yang pertama, kedua, ketiga istimewa. Kerana mereka faham, sebab itu mereka amalkan. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita supaya aqimus solat. Perintah solat. Ramai orang solat tanpa ilmu. Solat yang tanpa ilmu, allazina hum fi salatihim an salatihim sahun fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang berilmu. Kenapa dia semayang? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Lalai. Dia tak tahu apa yang dia baca, apa yang dia buat. Dia tak ada ilmu langsung, tapi dia tahu semayang. Dia tahu membaca. Bila patut dia baca, bila dia diam, dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Hanya dia tahu, saya semayang Zuhur 4 rakaat. Ikut imam dapat 27 pahala. Alhamdulillah. Dia tak tahu adab semayang jemaah bagaimana, ada ikut imam tak, bagaimana adab saf, dia tak kisah. Bagaimana you nak kata you adalah seorang yang faham, you tak faham. Sampai hari ni orang-orang yang belajar ilmu kadang dah semayang, dia kata, mereka ini dia ikut sunnah, tapi kita Syafi'i. Pasal dia tak faham. Pernahkah Syafi'i kata pada muridnya, semayanglah kamu sebagaimana aku semayang? Tak ada. Adakah pernah satu-satu imam ajar murid mereka, semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang? Tak pernah. Yang ada, semua imam akan ajar muridnya, katanya Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita usolli juga, kan? Kita pegang kalimah akhirah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu ya usolli tak habis-habis, kan? Tak faham tu. Bukan Nabi suruh baca usalli, tak ada.
Dia salah hendak laku solat. Sallu perintah fi'al amr. Bukan pilihan. Terpulang tu. Kamu nak solat, solatlah kamu. Diperintah oleh Nabi. Kama ra'aitumuni. Sebagaimana kamu lihat aku. Kita tak lihat dengan apa? Dengan mata. Rasulullah tak hidup di zaman kita. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana aku telah solat. Kita tak lihat dengan mata kita, tetapi kita lihat dengan ilmu pengetahuan. Kerana termaktub dalam hadis-hadis Nabi sifat solat Nabi. Ya, kalau kita tak faham kalimah yang Nabi perintah supaya ikut cara dia semayang, kita tak ikut, kemudian kita pula sebut usolli. Kekeliruan kita. Ini contoh, perlu ada kefahaman. Sama juga ramai orang mengaji Quran sekarang. Alhamdulillah, hafal Quran. Alhamdulillah. Berapa orang yang faham? Berapa orang faham? Baca, no problem. Pertandingan ready. Suara tak, kekurangan kita. Arab pun kalah. Tapi belum lagi orang Arab tanya kita, oh dia cakap tahniah, ucapkan tahniah pada orang kita yang telah, ya, selepas kita baca Quran dalam pertandingan, dia tengok kita baca dengan suara yang dengan taranumnya, dia kata, wah ini dia punya bahasa lebih hebat dengan orang Arab. Dia pun cakap Arab dengan kita pula ngangah waktu itu. Akhirnya orang Arab pun terkejut, you tak faham. Macam dulu saya bawa kawan-kawan jemaah kita, keturunan Said kan, Said Malaysia ni. Jadi saya pun kata, ini Saidnya. Oh, dia pun seronok, happy cakap Arab. Oh, Said ini dengar. Dia pun dengar, saya tak boleh nak jawab apa pun. Kawan pun cakap dengan Said. Akhirnya kawan-kawan, la. Alhamdulillah dia mesti ingat kalimah juga, kerana la itu, kerana kita selalu zikir la ilaha illallah kan, la. Tidak, saya tak boleh. Yang orang Arab pun terkejut, dia kata, Said takkan tak boleh baca cakap Arab. Ini kebetulan dia hanya membawa keturunan itu tanpa membawa bahasanya dan tanpa memahami. Orang baca Quran dah banyak, tapi yang faham Quran sangat sedikit. Kalau dia faham saja, alhamdulillah. Contohnya, berapa ramai orang baca Quran, dia tak terlepas surah Fatihah pun dia tak faham. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin pun gagal. Bukan, Fatihah dah suruh kita doa ihdinas siratal mustaqim, masih tak mustaqim lagi. Bukan, masih tak betul lagi. Fatihah mengajar kita mengenal Tuhan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan kita Allah Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam, sekalian bangsa. Bukan untuk satu bangsa saja. Pulau Pinang baru saja resmi satu masjid yang kita panggil Masjid Titipapan menjadi Masjid Cina. Begitu banyak masjid keliling Pulau Pinang ni, bandar ni, Georgetown, ada masjid menggali. Siapa yang untuk Penang dia tahulah, itu markas tabligh yang pertama di Malaysia, penggali. Ada masjid Arab, tak jauh dari masjid Macalester Road. Ada masjid Pakistan, Captain Kling. Ada masjid Melayu, semua ada, kecuali masjid Cina. Kemudian Pulau Pinang nak Cina banyak. Jadi alhamdulillah pihak majlis memikir bagaimana kita nak, ya, kita nak mengharmonikan masyarakat kita.
pilih sah masjid. Masjid itu pun bukanlah besar. Dia halus dan ada dalam satu corner masjid titi papan. Ru'uk lain. Ya, Pelangi Road ya. Dia tepi dengan balai polis, ibu pejabat balai polis. Dia nak ke Rex itu, Capitol, ya. Awal Burma Road. Kita sepatut, ya, bila peresmian itu sepatut saya bagi khutbah yang pertama, dan dia minta supaya khutbah bahasa Cina. Memang cantik. Tapi kebetulan tarikh yang dia setuju dengan saya, tiba-tiba mereka tidak dapat buat, dia pindah ke tarikh yang baru. Tapi saya hanya tarikh itu saja, saya lapang. Saya turun juga, saya pergi sana khutbah juga. Saya macam nak khutbah lah bahasa Cina Hokkien ke boleh korang. Tapi saya tengok muka yang duduk depan saya semua, muka ada yang India, ada yang Pakistan, ada Melayu. Muka bangsa saya itu tak lebih 15 orang. Saya tengok. Terus saya cakap lah Hokkien, memang lara orang lain. Jadi tujuan kita bagi khutbah supaya orang faham, bukan? Kita tak mau orang dengar khutbah tak faham. Bukan tak datang Jumaat, datang. Bukan tak dengar tapi tak faham. Saya campur lah. Memang saya campur. Jadi walaupun tujuan dia baik, kerana masyarakat Cina tak terkumpul, majoriti orang-orang Melayu juga, dari pihak kerajaan, Komta, daripada pejabat-pejabat, polis dan sebagainya, saya pilihlah, ya, bahasa Melayu. Hanya saya dedahkan supaya orang Melayu faham Islam untuk semua. Ya. Saya cerita sedikit sejarah, ya, Islam di tanah negara Cina supaya kita faham. Tidak lama kemudian ada protes. Satu kumpulan masyarakat Islam born Muslim protes. Dia kata kita telah menghilangkan sejarah masjid itu. Ini sejarah ini sekarang kita letak Cina pula. Bila masa Cina buat masjid ini, dia ada sensitivity tentang Cina. Kemudian dah letaklah satu papan yang Cina punya kan. Papan pun macam jenis Cina yang hitam, yang kalimah tu masjid Cina dengan tulisan Mandarin pun. Kita ni fobia sikit kadang-kadang. Kita tak biasa, kita biasa Jawi lah, Arab lah, bukan. Nampak Cina sikit kita rasa macam tak kena. Jadi pihak YB pun baru ni kita bertemu, dia kata problem Ustaz. Dia ada buat petition, dia pada datang kumpulan ini, semua kumpulan orang Islam. Yang peliknya kumpulan orang Islam. Masih ada masalah, korang faham. Fatihah dah ajar kita Allah itu Tuhan bagi semua makhluk, bukan satu bangsa. Itu pun kita dah fail, bukan? Ala kulli hal. Ini peringkat jihad marhala yang pertama, jihadun nafs. Kita kena faham. Kita faham tak timbul lagi masalah perkauman. Misi untuk semua. Hanya nama kita nak supaya orang Cina tak ketinggalan. Nak buat satu masjid Cina, mungkin kos dia terlalu tinggi. Mereka sedang merancang, sudah ada dalam plan dengan architectural Chinese macam di Melaka. Tapi kita takut kalau masjid itu dibuat terlalu jauh daripada ibu kota, nanti dia tidak berfungsi. Ya. Fi sabilillah. Para jemaah muslimin dan muslimat, yang keempat selepas kita faham, kita amalkan,
kita perlu sampaikan. Setiap ilmu yang kita faham tak beramal, akan datang fitnah kepada kita. Itu dinamakan ilm la yanfa. Ilmu tak berguna. Kerana tak boleh beramal. Beramal baru dinamakan ilmu nafi'. Yang Allah redha. Kalau tidak, cakap tak sertifikat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka orang yang cakap, oh Islam hebat-hebat semua, tapi dia tak beramal. Islam itu benar, orang Islam masuk syurga, tapi dia buat amalan ahli neraka. Bagaimana kita nak buktikan Islam itu indah dan cantik? Kita tadi saja sebelum asar kita didatangi oleh keluarga yang belum Islam, anak mau masuk Islam. Nenek dia datang, ibu dia datang. Ibu dia takut kerana ibu dia kata, saya ada 2 adik-beradik perempuan sudah masuk Islam, tapi banyak masalah. Dia sudah stranded, terperangkap dalam Islam. Saya tak mau nanti anak saya jadi senasib dengan mereka. Kalau ikut agama betul tak apa. Saya tengok mereka pun, ya, adik-adik ipar saya semua pun tak semayang. Anak-anak dia pun tak tahu semayang. Ini contoh, ini yang datangnya fitnah, ya. Kita tak beramal. Kalau kita sudah beramal, insya-Allah kita mampu menyampaikan ilmu kepada orang lain kerana kita sudah jadi contoh. Dan terakhir dalam marhala jihad yang pertama, jihad nafs, ialah kita kena sabar. Pertama, cari ilmu. Kedua, pahamkan ilmu. Ketiga, amalkan ilmu. Keempat, sampaikan ilmu. Kelima, sabar. Kerana nak cari ilmu, kena sabar. Nak amal pun kena sabar. Nak faham semua kena sabar. Nak berdakwah, lagi banyak sabar. Itu jihad marhala awal. Kemudian jihad yang kedua, jihad lawan syaitan. Kerana syaitan itu musuh kamu yang paling utama, number one enemy. Sebelum you nak lawan di luar, you kena lawan yang ada dengan kita sendiri dulu. Jihadun nafs yang kedua ialah jihad melawan syaitan. Fattaqizuhu aduwa. Dia itu musuh Allah, musuh kamu. Kamu mesti istiharkan dia musuh. Artinya apa yang syaitan suka, kamu mesti tak suka. Ya, apa yang syaitan suka kita buat, kita tak boleh ikut. Di antara benda yang syaitan suka apa dia? Allah cerita, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Kerana innama ya'murukum, syaitan ini innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara kerja syaitan itu, bila kamu suruh manusia ikut apa yang Allah wahyukan, mereka akan jawab, tak payah kami ikut tok nenek kami. Itu semua adalah propaganda syaitan. Walaupun tok nenek mereka tak betul, tapi tok nenek jangan main. Dia itu puaka, pakar semua, saka semua, ada kakak semua. Banyak menyangka lagi, belum tambah lagi murka, ya, apakah lagi neraka. Jadi Allah ingatkan syaitan musuh kamu, dia suka cakap apa yang bertentangan dengan Allah. Para jemaah yang kami hormati,
Lawan syaitan ini ada marhala dia juga, tapi kita hanya sebut sebagai permulaan kelas hari ini. Ketiga, kita kena juga bersedia untuk menentang siapanya ahli-ahli zalimin dan munafiqin. Ini musuh dalaman. Ya. Dan last kali baru kita lawan dengan kufar. Sebelum kita nak keluar, kita kena adakan tasfiyah dari dalam, bersih dari dalam. Apa yang berlaku sekarang semua melalui pembersihan dalaman. Apa yang berlaku di dunia sekarang, macam-macam peperangan sedang bergolak di Timur Tengah kerana ada proses tasfiyah. Kerana ada 3 marhala jihad. Betul. Pertama, kita akan jihadun nafs. Kedua, yang biasanya orang panggil istilah orang barat civil war, sesama kita. Yang ketiga, barulah kita akan berhadapan dengan hak dan yang batil. Ya. Kemudian bila Allah dan Rasulullah sebut jihad, punya fi sabilillah, mesti niat kita bukan kerana ada kepentingan dunia, bukan kerana power, bukan nak menakluki orang lain, nak menguasai bumi macam apa yang berlaku di Israel sekarang. Nak kembangkan ya tanah-tanahnya, ya dia nak tambah lagi berapa ratus ribu ekar lagi. Kita bukan, bumi ini Allah jadi cukup untuk semua orang. Siapa yang usaha, dia dapat. Sebab itu Nabi ingatkan umat, di antara nikmat yang Allah suka kepada hambanya, yang boleh mendatangkan kegembiraan bagi seseorang manusia, ada 3. Pertama ialah seorang isteri atau suami yang baik. Suami dan isteri yang baik. Siapa yang dapat pasangan yang baik, dia akan rasa kegembiraan, happiness, dia tak akan menderita. Kedua, kenderaan yang baik, transportation. Zaman Nabi kuda ke, unta ke, zaman kita kereta ke, ya kan? Ambillah kereta yang baik. Tak semesti mahal, yang baik tak semesti mahal. Kalau mahal lah. Nak lari ke, Ferrari ke, Pali ke, boleh. Yeah. Ada duit, no problem. Tapi jangan membebankan kita terlibat dengan riba semua, jangan. Apa yang termampu. Ya. Yang ketiga, rumah yang lapang. Spacious home, orang kata. Rumah kita yang lapang. Itu boleh menambah kegembiraan hidup kita di dunia ini. Ya. Jadi dalam Islam, kalau Allah bagi bumi, yang you ada kuasa, pastikan rumah yang you nak bina kepada rakyat ini sesuailah dengan fitrah manusia itu. Jangan terlalu sempit. Kita nak commercialize kemudian. Yang asas ini bagi orang rakyat ini mesti kita jaga, ada dia punya standard. Kalau tidak, anak-anak semua akan besar dan suasana yang tidak sehat. Ya, ada gardennya, ada tempat-tempat ya untuk anak-anak nak main, semua perlu dijaga. Tapi sekarang pembangunan tidak balance.
Kalau kita berjuang fi sabilillah, jihad fi sabilillah artinya apa yang kita buat untuk Allah dan ikut peraturan yang Allah tetapkan. Fi sabilillah bukan ikut suka hati kita. Nabi Muhammad walaupun telah digalak oleh beberapa sahabat untuk lawan dengan musuh waktu di Mekah, tapi belum turun ayat, tak boleh istihar jihad fi sabilillah. Dia ada adab. Ya. Setiap kali bila Rasulullah nak hantar pasukan dia akan bagi pidato dulu. Dia ada akhlak dalam peperangan. Apa yang boleh kita musnahkan, apa yang tak boleh kita rosakkan, tanaman tak boleh, ternakan tak boleh, orang masuk dalam rumah tak boleh kita buru lagi, ya. Orang masuk tempat ibadat tak boleh kita ganggu lagi. Ini semua tu. Orang tua tak boleh diganggu, anak-anak tak boleh diganggu. Semua peradaban dia sangat halus. Zaman sekarang minyak perang mana ada fi sabilillah. Dia tekan saja semisal naik. Dia tak kira misal mana kenal laki ke perempuan ke anak ke, dia tak kenal. Itu tak dinamakan. Selagi ada alat moden ini yang kita pakai, kita tak boleh istiharkan fi sabilillah. Sebab itu Rasulullah ceritakan di akhir zaman, bila hukum fi sabilillah itu kembali, Allah akan hentikan gas dan petrol, semua alat-alat moden terhenti jadi bangkai. Akhirnya manusia akan kembali, ya, berperang menggunakan alat-alat yang lama. Itu baru fi sabilillah. Tidak merosakkan, ya, tempat-tempat yang tidak sepatut kita rosak. Tidak membunuh orang-orang yang tak terlibat. Ini betul-betul the battlefield. Sebab itu Nabi galakkan kita memanah, galakkan kita naik kuda, kerana itu akan kembali, ya, akan kembali. Sehingga Rasulullah menceritakan suasana itu akan berpusat, peperangan itu akan bermula di mana? Di tempat yang sedang bergolak sekarang, di Syria. Rasulullah cerita, semua ada dalam hadis, yang mana musuh-musuh Romawi itu berkumpul. Pasukan dia ada 80 lebih. Tiap-tiap pasukan bawa 12,000 tenteranya. Peperangan yang sengit berlaku. Ramai orang Islam yang munafik lari. Maka mereka itu dihukum sebagai orang seakan-akan murtad. Kerana orang lari perang, dia telah mengkhianati, hukumnya execution. Yang kedua, pasukan yang kedua banyak juga mati. Yang mati syahid, yang lain bertahan. Belum ada yang menang. Pasukan ketiga baru Allah bagi kemenangan, sehingga musuh-musuh Allah akan terbunuh dengan bantuan Allah. Ketika itu datangnya bantuan Allah, Nasrullah datang. Rasulullah menggambarkan ramainya manusia yang terkorban oleh pihak musuh dengan bantuan Allah itu, sehingga burung yang berterbangan di atas mayat-mayat itu tak sempat dia keluar daripada mayat itu, dia pun jatuh mati. Artinya mayat itu bertebaran begitu luas. Kesemua itu telah digambarkan oleh qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya zaman itu belum dekat dengan kita. Kita punya zaman masih banyak pakai petik saja. Ini dia panggil button war. Petik ni pum, dia ya, tendang sana, tendang sini. Lihat hadis ini, keutamaan fi sabilillah.
Kalimah fi sabilillah ni perlu dipaham oleh kita. Seperti mana Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika. You nak mengajak Allah manusia kepada agama Islam, ud'u ila sabili rabbika, ikut jalan Allah, bukan jalan kamu. Mesti ikut jalan Allah. Nak berperang pun ikut cara yang Allah tentukan. Abi Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang yang pergi berperang fi sabilillah. Tadamman Allah liman kharaja fi sabilihi. Ya, Allah jamin bagi orang yang pergi berperang. Ini bukan orang-orang yang macam dakwah pun cari ilmu fi sabilillah juga, cari rezeki fi sabilillah juga. Tapi ini fi sabilillah yang peringkat yang lebih tinggi, yang mana sudah masuk peringkat qital, peperangan. Berarti kita sudah siap sedialah. Allah pun perintah kita siap sedia sebelum kita istiharkan fi sabilillah ini. Kemudian fi sabilillah ini ialah untuk menegakkan agama Allah. La yukhrijuh illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli. Tengok dia punya panduannya. Kita keluar berperang semata-mata kerana Allah dan menegak agama Allah dengan cara yang Allah tentukan. Firman Allah juga, siapa yang pergi jihad, berperang atau berjuang hanya semata-mata untuk menegakkan atau membela agamaku kerana iman denganku, bukan kerana kepentingan dunia, tidak. Semua lillah. Waktu itu umumnya tidak ada yang dibayar gaji lagi. Semua memang buat apa gaji, saya nak masuk syurga. Sepatut saya yang akan keluar duit saya. Siapa yang keluar berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, maka Allah bagi ganjaran 2 kali ganda. Seperti pada kata ghanimah yang akan diagihkan oleh Nabi, berbeza dan orang yang pergi berperang tetapi tidak membawa harta bendanya. Kalau bawa harta benda, dia dapat 2 kali ganda, sesuai dengan pengorbanannya. Yang mana yang tak mampu dengan harta benda, diri. Yang mampu dengan harta benda, dengan diri, itu kerana itu dia dapat 2 share. Ya. Dan bukan kerana dunia lagi, memang kerana Allah. Kerana iman mereka kepada firman Allah, agama Allah, percaya kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi didik umatnya beradab dalam perang, mereka ikut. Ini bukan perang nafsu, ini bukan perang ikut kehendak kita. Apa jaminan Allah? Allah menjaminkan bahawa Allah akan masukkan ke semua orang yang terlibat dan mati dalam peperangan itu syurga. Itu jaminan Allah Rabbul Alamin. Dhaminun an udkhilahul jannah. Itu janji dari Allah. Allah garanti. Sebagaimana ada ayat yang lain Allah kata, in tansurullah yansurukum wa yustabbid aqdamakum. Siapa yang memperjuangkan agama Allah kerana Allah, Allah pasti membantu kamu. Bantuan Allah bukan sini saja, wa yustabbid aqdamakum. Di hadapan musuh waktu kamu perang, Allah akan tetapkan pendirian kamu, dan kalau kata mati, Allah tetapkan supaya kamu mudah melafaz kalimah la ilaha illallah. Kerana kamu istiqamah,
Allah akan hantar malaikat untuk mengingatkan kita supaya jangan susah hati, la takhaf wa la tahzan. Jangan susah hati, jangan takut. Kalau you mati, you nak masuk syurga, apa yang nak susah hati? Siapa yang susah hati nak masuk syurga? Tak ada orang yang susah hati kerana syurga. Atau Allah akan kembalikan kita yang berjuang fi sabil pulang ke rumahnya membawa kemenangan, merupai pahala yang sangat besar di sisi Allah dan harta rampasan ghanimah. Ini janji Allah kepada kita. Orang yang berjuang di jalan tak pernah kalah. Mati fi sabilillah, jaminan Allah syurga kalau niat itu betul. Kita tahu kan ada hadis Nabi ceritakan di hari kiamat Allah akan panggil seorang pahlawan yang telah masuk membunuh banyak musuh-musuh Islam. Lalu Allah tanya, apa yang kamu buat? Oh, saya masuk membunuh musuh-musuh kamu di Afghanistan, di Syria, di Libya, macam-macam dia sebut. Allah kata, memang saya tahu, tapi bukan buat kerana aku. You buat kerana nak tunjuk kawan-kawan kamu ni terror, kamu fighter, kamu gladiator. You dah dapatlah orang bagi macam-macam title semua. Allah campak dia ke dalam neraka kerana niat dia bukan kerana Allah. Oh, niat ini sangat penting, ya. Jangan underestimate the power of the heart, niat kita, nawaitu kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad SAW berada dalam kuasanya, tidak ada seorang pun yang terluka dalam perang fi sabilillah, melainkan dia akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan luka seperti semula. Kalau luka itu dihilang, dia akan kembali kepada Allah. Allah akan kembalikan luka itu, tanda dia telah berperang dalam fi sabilillah. Dia ada tanda. Warna darahnya merah, baunya harum seperti kasturi. Katalah dia bercederah, kalau ataupun Allah kembali macam hidup balik, baru fresh lagi. Ya. Dia darah itu masih merah macam orang yang baru kena luka begitu. Sebab itu orang yang mati fi sabilillah di sisi Allah, dia tidak mati, bal ahya. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasanya, seandainya tidaklah akan menyulitkan bagi kaum muslimin, tidaklah aku sampai hati untuk membiarkan sebagian mereka untuk tidak ikut berperang menegak agama Allah. Tetapi aku tidak beroleh ke lapangan untuk menanggung biayai mereka, sedangkan mereka tidak pula mempunyai kelapangan, artinya kemudahan. Padahal mereka merasa kecewa tidak ikut berperang bersamaku. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu berada dalam kuasa Allah, sesungguhnya aku ingin sekali berperang fi sabilillah, lalu aku tewas, kemudian aku berperang lagi lalu tewas, kemudian aku berperang kembali lalu tewas pula. Artinya Nabi ceritakan sifat orang yang mati fi sabilillah di hari kiamat bila Allah masukkan mereka ke dalam syurga kerana jaminan Allah. Allah akan tanya mereka, apa lagi kamu mau daripada saya? Macam-macam nikmat Allah dah sediakan dalam syurga. Ya, segala keperluan kamu, keinginan kamu minta, Allah kasih. Mau bidadari dapat, mau bidadara dapat, semua dapat. Mau batu, sebutlah apa batu, belian kah, biru kah, kuning kah, semua Allah bagi. Mau durian, semua dia siap durian, apa you suka. Pulau Pinang ada durian yang jenis bau. Sampai dia tanya, apa nama durian? Dulu kita kata musang king. Sekarang musang tak jadi king lagi. Ya, ada lagi satu durian, dia kita tanya apa nama durian, dia pun tak boleh bagi nama sekarang. Tak tahu apa nama nak bagi. Akhirnya kata Tuhan kasih punya.
Ha. Kita tanya ini apa nama durian? Tuhan kasih punya durian. Macam-macam juga ya. Allah bagi. Yang penting masuk syurga ya. Sungai pun Allah. Kita bukan dia bagi swimming pool, sungai pool. Sungai Allah bagi siapa masuk syurga. Sungai dia punya air crystal clear. Dan bukan satu sungai. Sungai air jernih satu. Sungai susu lagi. Kita minum saja sini mandi susu. Madu lagi. Allahu Akbar. Sungai madu asal. Yalah, supaya kulit kita itu kebu macam ya baby punya kulit. Kemudian sungai arak. Allahu Akbar. Kita ni minum singit dah sakit tu. Muntah sini, muntah sana. Ini sungai. Tapi namanya lebih kurang sama. Arak, madu, susu, rupa pun sama. Tapi rasanya tak sama. Pentingnya masuk. Lalu Allah tanya kita, apa lagi kamu mau? Apa yang orang mati fisabilillah minta ke Allah? Ya Allah, izin saya pulang sekali lagi, saya nak perang sekali lagi. Itu kehendak orang yang mati fisabilillah. Ya Allah, izin saya balik, saya nak perang lagi. Artinya itu saja gemaran orang yang mati fisabilillah. Dia tak nak lagi yang lain. Dia kata nikmat mati fisabilillah luar biasa. Kalau orang tahu semua nak mati fisabilillah, semua berebut. Tapi di waktu yang sama para jemaah muslimin dan muslimat pernah berlaku di zaman Nabi. Ada sahabat yang nak pergi fisabilillah. Rasul tanya, kamu ada orang tua di rumah? Ada yang kata ada, ibu saya. Siapa jaga tak siapa pulang. Pulang jaga mak kamu. Berbakti dengan ibu kamu. Kadang-kadang ada ketika menjaga ibu kita juga fisabilillah. Yarhamkallah. Ada juga Allah turunkan ayat supaya jangan semua orang keluar. Tidak ada orang yang tertinggal belakang untuk mengkaji agama, mempelajari agama, supaya bila orang ini pulang kita pula mengajar mereka. Orang yang ahli ilmu juga cari ilmu untuk mendidik umat, mentarbiakan umat juga fisabilillah. Ada pembahagian-pembahagiannya. Ada ketika yang Rasul kata ini lebih penting bagi kamu. Tapi pada umumnya bila keperluan untuk keluar, kita tak boleh tak nak keluar. Ada 3 sahabat Nabi, kalau kita cek dalam surah Taubah, yang tak mau berperang dalam satu peperangan Tabuk. Mereka tak mau ikut kerana ada alasan, ternakan saya baru membiak, kami kena jaga ternakan. Ada satu dia kata, ya kerana saya punya buah-buahan baru datangkan hasil. Macam-macam lah. Tapi pernah terlibat dalam peperangan sebelumnya. Maka turun ayat tentang 3 golongan ini. Bila ada istihar keluar fisabilillah secara kafah, semua kena keluar. Kalau ada sebahagian saja keluar. Kebetulan waktu tu arahan Nabi semua. Tapi ada yang tak mau, minta dikecualikan. Nabi tak izin, tapi mereka pun terus tinggal, tak mau ikut. Apa berlaku? 3 orang ini diperintah oleh Nabi adakan boikot. Siapa pun tak boleh cakap dengan 3 orang itu. Siapa pun tak boleh bagi salam pada mereka. Mereka bagi salam, siapa pun tak jawab. Tapi setiap arahan Nabi diikut oleh semua sahabat. Bukan sahabat saja ikut. Isteri-isteri semua boikot semuanya ini.
sehingga mereka itu terasa sempit hidup di dunia. Sudah hilang member semua. You dapat kebunnya, you dapat ternakannya, tapi semua orang tak ada. Menyesal 3 orang, turun ayat tentang 3 orang, bahawa Allah maafkan mereka. Mereka betul-betul telah menyesal. Terimalah mereka kembali. Ini ada time kita tak perlu keluar bila ada arahan dari Nabi. Ada time dia suruh keluar, semua kena keluar. Tak boleh minta izin untuk tak keluar, tidak. Ini yang kata fi sabilillah di zaman Nabi, bukan you boleh pilih. Pilihan Nabi yang pilih. Kalau Nabi kata you jaga, you jaga. You belajar, you belajar. You keluar, you keluar. Itulah baru kita namakan kita ini orang yang bersedia untuk fi sabilillah. Sekarang kebanyakan belum lagi. Fi sabilillah tak boleh pula you kata, saya pergi sebulan saja ya. Siapa yang tentukan you 1 bulan? Siapa yang izinkan kata you kena saya 3 bulan saja, lepas tu saya balik? You tak boleh balik sehingga ada izin daripada Chief of Command. Amir dia ada. Kalau Amir izin you pulang, you boleh pulang. Kalau Amir kata tinggallah 1 tahun, 1 tahun. Ini disiplin. Tapi yang cantiknya, gaji pun tak ada. Yang you tak boleh merontak. Allah yang akan bagi. Kemudian keperluan anak isteri kamu akan dijaga. You jangan susah hati. Itulah suasana ya bagi fi sabilillah. Tapi ini banyak benda yang perlu dipelajari segi peradabannya. Memang ada kitab yang khas membincang segala adab-adab dalam peperangan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita belum sampai peringkat itu lagi. Tapi kalau ada orang kata saya nak pergi fi sabilillah dekat Gaza lawan musuh, itu insya-Allah fi sabilillah. Tapi kalau kita kata saya nak pergi Syria fi sabilillah, belum tentu lagi, kerana you lawan sama-sama Islam. Tak boleh fi sabilillah. Fi sabilillah mesti jelas kita lawan musuh kita. Kalau sama kita ada satu jihad yang lain. Bukan jihad qital, tidak. Para jemaah yang kami hormati, mudah-mudahan kita tidak salah artikan fi sabilillah dan tidak pula kita salah sampaikan konsep fi sabilillah pada yang lain. Ya, kerana dia boleh timbul fitnah. Dia ada fi sabilillah wa fi sabilit taghut. Ya, kita tak mau terlibat dengan fi sabilillah taghut. Ya. Begitulah ringkasnya pembahasan saya. Kalau sekiranya ada soalan yang ada kait dengan bab ini, dipersilakan. Fadhal. Fadhal. Dalam jihad ni salah satu syarat dia, jihad mesti bersama dengan Ulil Amri. Macam Malaysia, Ulil Amri kita tak kata, tapi tak tahu Malaysia siapa Ulil Amri, tak jelas. Mungkin Agong ataupun Datuk Seri Najib kata, okey, saya membenarkan di Malaysia sesiapa yang bersedia untuk ke Palestin untuk berjihad, maka dengan ini saya merestui. Maka dengan itu maka ada yang kata itu dengan izin Ulil Amri. Tapi kalau Ulil Amri kita kata belum lagi, tapi kalau kita pergi maka itu dikira jihad atau tidak? Tidak. Tidak kan? Memang dia ada adab. Kerana fi sabilillah ini dia mesti diisytiharkan oleh Ulil Amri. Ada khilaf dalam bab ni atau tidak? Dia tak ada khilaf. Hanya sekarang orang tanya siapa itu Ulil Amri, itu saja. Tapi tentang arahan mesti datang dari Ulil Amri tidak ada khilaf. Zaman Nabi yang boleh isytiharkan fi sabilillah hanya Rasulullah. Zaman Abu Bakar yang boleh isytihar hanya Abu Bakar. Bukan sebarang orang. Kau tidak, semua kelang kabut ni. Okay. Aku tak berkenan fi sabilillah.
Orang tu tak berkenan, fi sabilillah. Semua fi sabilillah. Itu tak boleh. Dia punya nizam, amanat yang Allah beri kepada ulil amri, pemimpin. Kita kena hormat. Pemimpin kena juga buat kajian. Tapi ulil amri yang Allah lantik ini lain sedikit. Dia tak takut siapa kecuali Allah. Nah, apa pandangan Ustaz berkenaan dengan negara ISIS? wallahu a'lam bisawab. Pertama sekali kita tak duduk di dalam. Kita tak tahu apa sebenar sedang berlaku. Satu kumpulan kata dialah khalifah yang telah dibai'ah oleh banyak kumpulan orang Islam. Satu kata dia ejen orang lain pula. Jadi kita orang luar ni yang bukan ahli dalam bahagian-bahagian ini, jalan yang terbaik kita no comment. Nak komen tak boleh, terilmu. You nak cakap sangat, you tak ada di dalam, tak terlibat. Dia ambil suasana sekarang, kalau boleh kita kiaskan. Kalau orang tanya kita, apa komen kamu tentang peperangan di Karbala dulu? Antara Ali, antara Aisyah di Siffin, kemudian antara Ali dengan Muawiyah. Apa kita nak jawab? Ali salah, Muawiyah salah, Aisyah salah. Boleh. Something happen, ya. Tapi kita kata wallahu a'lam. Mungkin ke semua itu betul. Muawiyah itu siapa? Ini semua sahabat Nabi. Ali itu siapa? Aisyah itu siapa? Tapi it happen. So kita orang yang tak terlibat, not there, cannot make any comment. Oh ini tak, siapa? Kamu nak kata dia pula tak betul. Ini sebagai contoh saja. Begitulah apa yang perangan yang berlaku, we are not there. To me, if anybody asks it, I have no comment. Nak comment based on media, media pun kita lagi tak boleh nak. Ya. Itu bukan kitab rujukan kita. Bukan. Allah suruh rujuk pada kitab Allah dan sunnah Rasul, bukan kepada YouTube ke, Google ke, Facebook ke, tak ada. Ini semua orang boleh buat macam-macam drama sampai kita pun keliru. Ya, fitnah itu terlalu besar di akhir zaman ini. Sebab itu the best thing for us to do, because we are not there, no comment. Siapa yang ada dalam nak komen, itu hak dia. Ya, orang dalam nak komen, itu hak dia. Macam orang dulu tanya, apa pandangan orang yang pakai hitam, tutup muka dengan banner la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia baca apa, dia ambil pisau, dia sembelih orang yang dia tangkap, yang dia kidnap. Bukan. Orang tanya saya dulu, saya kata I also don't know who is behind that. Ya. Yang saya nampak yang terang-terang, yang pakai tentera punya uniform itu, yang muka macam ajnabi, bukan orang sana, yang tembak orang tu saya nampak. Itu dia, saya nampak muka dia tak selindung. Itu saya boleh komen kerana nampak. Terus terang. Ini yang tutup mata, tutup muka, aku nak kata munafik boleh buat, musuh Islam pun boleh buat drama. Ya. Orang boleh hantar kumpulan lain semua dengan la ilaha illallah, bukan muslim dan dia muslim. Kita tak tahu. Dialah suka kata, we do not know really. Kita dah tengok bukan, Bollywood pun ada, Hollywood pun ada. Everything is possible. Ya, kalau orang nak memburukkan satu-satu kumpulan, dia boleh hantar kumpulan lain, tangkap orang lain, kemudian orang lain jadi mangsa, kemudian dia kata ini orang Islam yang buat. That can happen. Can that happen or not? Tidak mustahil. Black can be white, white can be black. And that is what the media can do. So saya kata I'm not there, I cannot make any comment.
Nak buat komen ini kita kena ada bukti yang kuat. You must be there, you have seen your eye. Ini macam saksi lah kan. You mata nampak, you nampak muka dia, tak nampak. Habislah. Orang yang janggut tu macam-macam pun ada. Bukan. Masyarakat yang janggut tu macam-macam ada. Tak semesti orang janggut saja orang Islam, bukan, tak ada. Ini contoh saja dah ya. Ada soalan terakhir pihak muslimat. Muslimat no soalan. Muslimat cool. Alhamdulillah. Soalan terkeluar sikit dari topik jihad. Okey. Apakah betul kaedah pendalilan untuk kita dalam isu tasyabuh dan al-wala wal bara terhadap sukan seperti bola sepak, skateboarding dan bodybuilding ataupun gym, yang mana kita mengatakan okey, kita berlepas diri daripada ikon-ikon bola sepak dan juga sukan ini yang mana bukan daripada Islam, dan mana kita kata ini termasuk ke dalam tasyabuh. Digunakan dua sekali, satu al-bara', satu lagi tasyabuh. Apakah kaedah pendalilan ini tepat atau belum? Diguna untuk pasukan sukan. Begitu. Pasukan sukan bola sepak, lepas tu skateboarding dan juga gym. Ya. Biasa yang kita tahu istilah zaman-zaman Nabi pun ada juga sukan, kan, lomba kudanya, wrestling ada, tapi tak timbul istilah al-wala wal bara di sini. Tak timbul. Ini urusan lain. Ini masalah wala bara, ini banyak masalah kepimpinan. Ya, kita punya pendirian. Tetapi sukan is sukan. Kalau selagi sukan itu tidak sampai mendedahkan aurat kita, ya, dan tidak membawa fitnah, sukan yang Nabi tak suka kita tahu kan, ya, boxing ini, ini mana tumbuk orang ini manusia dilagahkan, begitu banyak sukan lagah sampai cederah kita itu. Tapi macam berlomba lah, berenang lah, memanah lah, berkudah lah, itu sukan yang Nabi galakkan. Ya, tapi itu just a sukan. Ada spirit of sukan, sama-sama kena tak boleh menipu, tak ada penipuan, tidak ada pendedahan aurat dan sebagainya. Itu peradaban, ya, tak timbul dalam istilah-istilah yang lainnya. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi, sukan-sukan ini antara orang Islam, dia mempersiapkan umatnya supaya dia umat yang aktif, berani. That means dia ready lah for action. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Ya. Dan itu semua satu ujian jugalah. Ya. Jadi kalau ada setengah-setengah fuqaha nak kaitkan dengan al-wala wal bara dan sebagainya, itu wallahu alam, ya, semua orang nak bawa ke arah itu. Kita kadang-kadang dalam masalah, ya, riadah ini kita tidak bawa sampai ke arah itu. Ya. Itulah jawapan ringkas saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.